Assalamualaikum, salam sejahtera pada semua sahabat dalam Singgan Saham Alert dan juga Singgan Saham Team. Jadi sekarang hari ini saya akan cuma buat simple video untuk terangkan cara nak install kedua-dua indikator, itu Singgan Saham 1616 Pro dan juga satu Singgan Saham 8154 Pro. Apabila siapa dah subscribe channel Singgan Saham Alert, pertama saya akan masukkan ke dalam channel Singgan Saham Alert dan juga grup Singgan Saham Team. Selepas tu saya akan maklumkan yang saya dah bagi untuk akses install kedua-dua indikator tadi, itu Singgan Saham 1616 Pro dan Singgan Saham 8154 Pro. Apabila dah terima mesej tu, next step ialah perlu buka chart mana-mana counter di TradingView untuk kita set up indikator. Saya galakkan set up di laptop guna time frame daily, macam ni, daily. Okay. Lepas tu apa yang perlu dibuat adalah apabila dah ada chart macam ni, pergi dekat indicator and strategy, klik saja. Apabila saya dah bagi access, dia akan ada invite only script. Klik tu, ambil itu satu, klik Singgan Saham 16 Pro dan juga Singgan Saham 8154 Pro. Jadi apabila dah klik kedua-dua indikator, dia akan masuk dalam chart masing-masing. Yang paling penting adalah klik butang ni untuk save. Apa-apa nama pun. Yang penting bila kita save, kita boleh access template chart ni yang sama di telefon dan juga di laptop. Okey, satu lagi, kalau jika nak tanya apa-apa soalan dekat grup, nak macam contoh nak tanya chart apa-apa, nak tanya analisis, cara yang paling mudah adalah klik button kamera ni, lepas tu dia keluar image URL dia ni, copy je link ni, lepas tu boleh paste dalam kita punya grup untuk tanya soalan, daripada kita snapshot itu cara dia. Okey, next, apabila dah ada screen saya ada template macam ni, kita dah masukkan indikator 8154 Pro dengan 1616 Pro. Okay, saya katakan bagaimana nak guna alert. Okey, alert akan diterima melalui channel Singgan Saham Alert. Okey, alhamdulillah setakat 13 bulan 12, selepas seminggu dilancarkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang join channel dan grup ni. Dah hampir 219 orang. Seorang tu saya lah. Jadi alert ni dia akan trigger ataupun dihantar kepada Telegram group seawal 9 pagi setiap hari, bermula hari Isnin hingga hari Jumaat, kecuali ada cuti lah. Bila market tutup ataupun hari cuti, alert ni tak trigger. Okey, apabila alert ni trigger, apa yang perlu ditengok adalah, kalau nak tengok ataupun nak baca balik dia punya SOP cara entry, boleh klik saja link yang saya bagi ni ataupun baca dekat ping message. Okey. Untuk case tadi ni, kita ambil counter sign more. Counter sign more ni, dia dah bagi alert sejak hari Rabu lepas, hari Rabu minggu lepas. Rabu, Khamis, 2 kali hingga hari Jumaat. Cara baca dia, contohnya counter sign more, dia trigger pada hari Rabu 9 hari bulan 12. Okey. Masa ni tarikh ni ada tarikh alert ni trigger. Masa yang belakang ni abaikan, tapi refer pada masa yang di message ni. Itu 11.40. 11.40 ni refer pada masa alert ni trigger untuk counter ni. Harga ni contohnya 065 ni, ini bukan harga buy call, ini bukan harga untuk kita beli. Ini harga dia trigger, maksudnya dia bagi kita alert ni keluar untuk menyatakan ada potensi. Jadi apabila terima saja alert macam ni, jangan terus beli 0.65. Ingat, jangan beli harga yang terpapar di message. Apa yang perlu dibuat adalah klik saja dia punya link TradingView. Bila klik link atau TradingView ni, automatically dia akan buka ke chart TradingView. Contoh macam ni. Okay.
Okay, next step. Bila dah buka dekat daripada alert link tadi, kita monitor. Monitor macam mana cara untuk dapat confirmation sama ada counter ni valid tak valid untuk kita proceed beli. Cara dia, mula-mula kita buka ke time frame daily. Bila time frame daily, apa yang kita cari? Kita cari XB ataupun Golden Cross dekat singkang saham 1616 Pro. XB ataupun warna hijau macam ni, warna hijau bulat macam ni. Kat sini ada satu, sini pun ada satu. Ini dia terjadi ni bulat saja tapi tak ada SB ni sebab dia baru touch ataupun baru cross. Sebab tu dia ada. Tapi dia ada. Contohnya pada 23 bulan 11. 23 bulan 11 dan sebelum ni 19 bulan dia ada SJ. Jangan itu SJ adalah untuk dead cross. Tak sesuai. Okey, apa kita cari adalah golden cross. Okey, contoh 23 ni. 23 ni kau tengok dekat mouse ni dia ada logo hijau ni. Contoh 7 bulan 10 ni ada logo hijau. 12 bulan 8 dia ada logo SB. Itu satu tanda golden cross ataupun kita panggil SB lah, senang. Okey, bila ada tanda-tanda hijau macam ni kita akan anggap counter ini valid untuk kita proceed untuk monitor untuk beli. Okey, bila ada ini next kita apabila ada SB ataupun hijau macam ni di time frame daily, terus buka ke time frame 15. Okey, time frame 15. Kita buka time frame 15. Contoh time frame 15, okay, cuba kita zoom. Macam tadi kita tengok pada alert kita tadi, kita ambil tarikan ni dia pada 9 bulan 12 pada pukul 10.40. 9 bulan 12 kita tengok 9 bulan 12 kita cari kat bawah ni 9 bulan 12 9 hari bulan 12 pukul 10.40 9 bulan 12 9 bulan 12 kita tarik kat bawah ni 19 10.40 lebih kurang sini saya letak mouse. Sebelah 40 lebih kurang sini dia tengok. Lebih kurang sini lah kita tengok. Okay. Lebih kurang sini tak apa. Itu sebagai rujukan je. Lebih kurang sini. Okay. Bila alert ni trigger, cara dia, kita jangan terus beli macam saya beritahu tadi. Dia trigger pada sini pukul 11.40, 9 hari bulan, 11.40, 9 bulan 12. Okay. Cara dia, kita monitor. Apa yang kita monitor? Kita monitor nak cari candle hijau. Ni candle hijau macam ni. Yang cross dan close di atas EMA 7. EMA 7 ni garisan warna hijau. Warna orange ni adalah EMA 21. Hitam ni EMA 50. Merah ni EMA 200. Garisan hijau lintang ni adalah garisan potential breakout. Sebab ni hijau ni adalah mewakili untuk 20 hari harga tertinggi previous dipanggil apa 20 hari day high masa price. Maksudnya harga tertinggi 20 hari sebelum ni. Kalau siapa-siapa yang suka trading breakout, dia boleh tengok indikator line hijau lintang ni. Okay, kita kembali pada tadi. Apa kita cari pada time frame 15 entry, kita tengok ataupun kita monitor cari candle hijau yang di atas, yang cross dan close di atas EMA 7. Kalau macam ni bukan tak valid tau. Dia kena close ataupun disentuh macam ni, contohnya ni. Yang ni pada 11.30 9 bulan 12 9.30 ni. Okey, kita monitor dulu. Kita monitor. Okey, dia up and down semua. Okey, sehinggalah kita jumpa candle macam ni. Candle
Saya nampaklah sehingga kita jumpa candle seperti contohnya pada 10 bulan 10 bukan 10 pagi tu okey. Satu candle yang valid lah, tak apa, saya bagi faham. Saya cuba zoom lah. Okey, tadi saya sambung tadi. Tadi alert tu trigger pada 9 bulan 12 pada pukul 11.40. Tapi kita jangan terus beli. Kita tengok, okey, dia trigger kat sini. Bila dia trigger kat sini, kita monitor, kita cari candle yang mana close dan cross di atas EMA 7, EMA garisan hijau ni, okey. Kita monitor dulu. Monitor sehinggalah kita jumpa macam ni. Macam ni, okey. Antara ni. Garisan yang saya cloud bulat dengan warna merah ni, ini contoh dia. Kita cari candle-candle macam ni. Maksud dia close di atas EMA 7 dan cross. Contoh macam ni. Okey. Yang ni kita buang lah. Bagi rujukan je. Kalau yang kita refer pada 9 bulan 12 ni, pada pukul 4.15, 4.30, valid juga, tapi risiko tinggi sikit lah sebab dia di bawah garisan EMA 7. Jadi kita tunggu sehingga jumpa, kita boleh ambil juga ni. Okey. Tapi yang terbaik adalah pada, saya zoom lagi. Yang terbaik adalah pada 10 hari bulan 12 pada 9 pagi. Ini candle yang terbaik lah untuk kita cari sebagai entry point. Bila kita jumpa yang ni, candle macam ni cross dan close di atas ni, kita letak saja candle, mark kita atas candle ni untuk mencari entry point. Kita boleh guna harga candle ni close. Itu contohnya harga ni candle close pada pukul 9 pagi 10 bulan 12 ialah 0.65. Jadi kita boleh, sama ada kita boleh beli harga ni ataupun kita boleh tengok dekat market depth lah. Okey. Itu cara mencari entry secara asas lah. Tapi saya selalu pesan kepada member-member semua, bila beli, amalkan letak stop limit ataupun stop loss. Cara buat stop loss adalah nanti saya akan share cara dia. Bila kita dah cari entry ni, kita dapat entry macam ni. Contohnya kita masuk 0.65. Stop limit yang bagus adalah 1 bit ataupun 2 bit, bergantung kepada money management masing-masing berapa dia sanggup rugi. Kalau 1 bit ataupun 2 bit di bawah very strong ataupun strong support. Okey. Contoh macam ni kita boleh refer pada Gann Square Online. Contoh, kita katalah kita entry pada harga 0.65. Contoh kita masuk 0.65 pada ni. Cara tengok dia, kita pergi dekat Gann Square Online. Ataupun kita boleh install indicator. Nanti saya akan explain dalam online class lah. Saya cuma nak ajar cara guna manual tu. Manual Gann Square Online. Okay, kita buka Gann Square Online. Tadi contoh harga kita nak masuk 0.65. Yang ni semua ada dalam group. Boleh search
asterisk Gantt chart, nanti boleh download, boleh print masing-masing boleh print. Okay, saya explain tentang Gantt Square 9. Gantt Square 9 ni adalah by WD Gantt. Dia buat ni untuk mudah lah untuk kita cari resistance dan support. Di cara baca dia ada tulis kat bawah ni support or resistance. Very strong ada warna merah, strong warna biru, weak kuning, very weak hijau. Tapi untuk indikator ni galakkan cuma rujuk pada merah dan biru saja. Okey, kita rujuk kembali pada tadi harga kita tadi 0.65. Cara tengok dia 0.65. 0.65 lebih kurang 0.6. 0.65 sebab saya biasa guna indikator ni. 0.65 di 0.65 di bawah dah. 0.65 kita tengok Gantt Square 9. Dia akan lebih 6 sen. Ini sen 65 kita cari 60. 60 lebih 65 macam ni. Jadi kita cari 65, dia net resistance ada warna merah ni. Net resistance adalah merah ni, itu net resistance. 57 ni adalah dia punya support. Sama juga kalau kita ambil contoh macam ni. Katakanlah kita masuk harga contoh yang ni lah. Contoh kalau kita tengok pada 11 hari bulan 12 9 pagi, katakan kita beli pada harga dia close, candle ni close pada 820. Cara tengok manual, jika pasang ataupun install indikator ni kita boleh immediately boleh tengok support, tapi ni cara manual je. Okey, contoh kita ambil candle ni, kita beli pada harga close dia 820. Cara nak tengok manual 820 kita cari 820, cari 80. Okey, dia 820 kita tengok macam ni. 820 dia cara baca dia macam ikut pusingan jam. Okey, 820 kalau kita beli 820 tadi, dia punya support adalah 81 dan very strong resistance adalah 86. Nampak tak? Dia punya macam tu cara dia. Jadi sama ada kita nak beli pada 82 sen atau boleh, ataupun juga kita boleh Q dekat mana support 81. Ni 86. Okey, cara tengok cara yang saya kata stop limit tu. Okey, kata kita beli 82. Jadi amalkan atau disiplinkan diri, siapa-siapa yang ada stop limit features dekat platform tu, letak satu bit di bawah very strong ataupun strong support. Macam ni strong support terdekat adalah 81. Jadi letak bawah satu bit bawah je akan jadi 805. 0.005. Apa perlunya letak di bawah satu bit di bawah support? Sebab kadang-kadang harga bila dia sentuh strong support ataupun very strong support, dia akan rebound, dia akan naik balik. Sebab tu kita amal macam tu. Okey, macam ni. Sama juga kalau kita guna indikator ni sama. Tengok 81, net resistance 86. Itu cara baca. Okey, sekarang saya terangkan sebab apa pentingnya stop limit. Okey, so stop limit pentingnya macam ni. Contoh macam tadi, kita buat apa stop limit. Okey, contoh yang saya biasa buat. Contoh ni ada satu yang saya pernah buat PMC punya counter. Ni cerita pada 9 bulan 10 tahun ni. Apa saya buat, bila saya beli pada harga 145, lepas tu saya set stop limit atau stop loss pada 130. Okey, bila harga naik, kita cancel stop limit tadi, kita masuk harga stop limit baru 115. Lepas tu harga naik lagi, saya cancel yang saya stop limit 15 tadi, saya masukkan 16. Harga naik lagi, saya cancel semula yang stop limit 16 tu, saya letak 165. Harga naik lagi, saya cancel yang 165, saya letak stop limit baru 0185. Lepas tu harga jatuh. Jadi alhamdulillah rezeki saya dia match dekat 185. At least kita ride the trend with safely dengan profitable. Itu kelebihan adanya stop limit feature.
ni boleh rujuk. Nanti saya akan share dalam grup cara guna stock limit. Itu secara asasnya, dalam video ni cuma cara install, cara guna indicator. Jadi untuk selebihnya kita akan explain dalam online meeting kelas, insyaAllah. Okay, terima kasih semua.